Tak ada sebarang reaksi, hanya bau hanyir yang dibawa angin menusuk hidung. J terus berjalan agak laju menghala ke tangga untuk ke dapur dekat tingkat 1. Masa J melangkah naik anak tangga kelima, dia terdengar besi pemegang tangga macam diketuk dengan cincin. Ting, ting, ting. Bunyinya tu ikut setiap langkah J. Ting, ting, ting. J biarkan je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni special sikit sebab penulis yang kita tunggu-tunggu selama ni dah kongsikan cerita terbaru daripada beliau bertajuk Misteri Gadis Cina Club Golf. Nak tahu kisah Chef J ni macam mana hari ni? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia random shout out kepada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Chef, bos panggil masuk meeting. Dia call Chef tak angkat. Kata Nadia sebaik saja J keluar dari kafeteria. Tersengih Nadia bila tengok J terkejut. J terus bergegas ke bilik GM dekat tingkat 1. Sampai dekat sana, J tengok semua HOD, Head of Director, dah ada. Mereka tunggu aku rupanya. J terus duduk bertentangan dengan GM. Memang tempat biasa dia duduk bila ada meeting. Tempat duduk yang Head of Director lain takut nak duduk. Rupanya sempena Sukan C, kelab tempat J bekerja ni telah terpilih sebagai venue sukan golf. Itulah topik utama dalam meeting hari itu. Sebagai chef, J ditugaskan untuk sediakan menu yang boleh diterima oleh negara-negara yang ambil bahagian. Saya nak chef sediakan menu yang mereka semua suka makan dan pastikan tak ada komplain dari pihak urus setia. Pesan GM masa keluar dari bilik meeting tadi. Petang tu, sebelum pulang, J bagi tahu semua staff tentang meeting bersama GM dan HOD ni. Memang kebiasaannya J akan sampaikan segala minit mesyuarat pada semua staff. Mana staff baru tu? Tanya J. Bila tengok seorang staff tak ada, semua cakap tak tahu. Wadah pergi cari dia. Wadah terus berjalan ke arah lanai sebab dia pernah nampak Tisha duduk dekat sudut ruang lanai sehari sebelum ni. Beberapa minit kemudian, mereka berdua pun muncul. J bertanya staf baru yang bernama Tisha, "Awak pergi mana?" "Saya dekat lanai, Chef. Berbual dengan seorang gadis Cina." "Gadis Cina? Adakah staf Chinese kat sini?" "Tak ada, Chef." "Adalah, dia pakai uniform macam kita." Mereka saling berpandangan. "Okey, lupakan, kita teruskan perbincangan," kata J. Lepas berbincang dan terangkan tugas masing-masing, mereka pun bersurai. Dekat nak maghrib, baru J sampai rumah. Malam tu, lepas solat isyak, J telefon Syukur, pengurus KD, dan tanyakan tentang sejarah kelab dan segala cerita-cerita mistik yang mungkin ada dekat situ. Syukur ni antara staf paling lama dekat kelab golf tu. "Chef, aku rasa aku tahu siapa budak Cina yang staf Chef maksudkan tu. Rasanya dah 3-4 orang juga yang dah kena. Biasanya staf baru yang kena. Tak lama lagi giliran Chef lah kot." "Chef kan staf baru." Banyak juga maklumat yang J dapat tentang kejadian mistik dekat kelab tu.
Biarlah, janji aku tak kacau dorang. Esoknya, masa J tengah sibuk buat menu, Pak Mat Jaga panggil dia. Pak Mat Jaga ni agak pandai jugalah dalam hal-hal mistik ni. J terus ke sudut hujung kafe, tempat Pak Mat Jaga tunggu dia lah. Depan Pak Mat tu ada Tisha tengah duduk sambil renung jauh ke arah tasik. J tanya, ada apa Pak Mat? Aku nampak si Tisha ni tadi cakap sorang-sorang dekat lanai. Tu yang aku ajak dia duduk sini dan panggil chef. J perhatikan ada yang tak kena dengan Tisha ni. Dia menggigil bila J bacakan doa Nabi Sulaiman perlahan-lahan dan hembus ke arah mukanya. Tisha, cuba selawat nak, kata Pak Mat. Tisha ketawa sekuat hati lalu berdiri sambil tepuk meja. Prang! Bunyi gelas kaca jatuh dari meja. Tiba-tiba Tisha berlari ke arah lanai sambil panggil nama seseorang yang tak berapa jelas. J dan Pak Mat ikut dari belakang. Jangan tinggalkan aku nak ikut. Tisha menjerit sambil berdiri depan pintu menghadap tasik. J cuba panggil Tisha tapi dia macam tak dengar. Chef, azan, kata Pak Mat. J terus laungkan azan sekuat hati. Lepas azan, Tisha terus tumbang. Cepat-cepat J tahan kepala dia yang nyaris terkena bucu peti ais. Alhamdulillah sempat tahan. Kalau kena bucu tadi mesti luka. Kemudian J panggil beberapa orang staf untuk angkat Tisha yang pingsan tu. Beratnya dia ni macam angkat orang lelaki, bisik Syam pada J. J pun perasan memang berat. Sedangkan dalam data peribadi ni, si Tisha ni berat 50 kilo je. Mereka bawa Tisha ke dalam bilik rehat. Walaupun dia pingsan tapi berbola matanya jelas kelihatan bergerak-gerak. Wadah, awak dengan Timah tolong tengokkan dia sementara tunggu Ustaz sampai. Pak Mat cuba rawat Tisha ni. Ambilkan air mineral botol dekat kafe, kata Pak Mat pada Kak Limah. Kak Limah cepat-cepat pergi ke kafe dan datang semula dengan sebotol air mineral dekat tangan. Pak Mat buka penutup botol dan bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran. Selesai baca, dia hembus perlahan-lahan ke mulut botol. Wadah, sapukan ke muka Tisha, kata Pak Mat. Wadah terus sapukan air rukiah tu ke muka Tisha. Panas dah bodoh, kau nak bagi muka aku melecur ke? Tisha menjerit sambil tepis tangan Wadah. Botol yang dipegang Wadah jatuh ke lantai. Belum sempat dia nak ambil semula, dengan pantas Tisha ambil botol tu dan campak ke arah J. Kena dada kanan dia. Aduh, sakit juga, Tisha bersuara. Bodoh, macam tu pun tak boleh elak. Hey chef, kau ingat kau ada macan putih? Aku takut ke? Sombong punya syaitan. J terus datang dekat Tisha dan letakkan jari telunjuk dekat umbun-umbun dia dan baca, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Tisha terus menggigil dan mengaduh kesakitan. Tanpa pedulikan dia, J sambung dengan Udusudukum billadilladzi akhadahu alaikum Sulaiman an tahruju wa tarhalu min baitina unasidukumullah ala tudhu ahada. J baca 3 kali sambil suruh jin tu keluar. Tisha macam terlena. J gerakkan dia dan bila dia dah sedar, J suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah dia boleh mengucap dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J toleh ke arah pintu. Rupa-rupanya Ustaz Burhan dah sampai. J persilakan Ustaz masuk. Ustaz Burhan bersuara, dia ni ke yang kena rasuk? Ya, ni macam dah okey je. Rasanya tak payah panggil saya pun tak apa. Rasanya belum pulih sepenuhnya ni Ustaz. Kami ni saja cuba-cuba sementara tunggu Ustaz sampai. Baiklah, nanti saya periksa semula. Ustaz pun duduk sebelah kanan Tisha dan baca ayat-ayat ruqyah. Lepas habis baca, dia dapati tak ada sebarang reaksi dari Tisha. Alhamdulillah, buat masa ni tak ada lagi gangguan. Tapi tak bermakna dia tak akan diganggu lagi ya. Kemudian Ustaz Burhan ajar beberapa petua dan doa supaya kejadian macam ni tak berulang lagi. Sejak kejadian tu, J tak benarkan sesiapa pun lepak dekat lanai sorang-sorang. Tak nak kejadian tu berulang lagi. J suruh Pak Mat jaga kunci pintu lanai tu kalau tempat tu tak digunakan. Alhamdulillah, setelah lebih seminggu tak ada apa-apa yang jadi. Chef, jangan lupa esok pukul 5 pagi makanan mesti dah siap. Kaunter buffet semua staf saya dah siapkan. InsyaAllah makanan akan siap ikut jadual yang ditetapkan. Sepanjang kejohanan golf berlangsung, J kena pastikan sarapan pagi siap sebelum pukul 5 pagi dan makan tengah hari sebelum 12 tengah hari. Hari pertama, pukul 3 pagi, J dah sampai dekat tempat kerja. Gelap lagi dapur.
Mesti belum ada yang sampai ni. Dari tempat letak kenderaan boleh nampak jelas tingkap dapur. Kalau dah ada yang sampai, mesti terang dapur tu. J berjalan perlahan lalu dekat serumpun pokok buluh di sebelah bilik pencawan TNB. Bila sampai depan kuil kecil, J perasan ada kelibat menghilang terus ke rumpun buluh. J berhenti dan bagi salam 3 kali. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Tak ada sebarang reaksi, hanya bau hanyir yang dibawa angin menusuk hidung. J terus berjalan agak laju menghala ke tangga untuk ke dapur dekat tingkat 1. Masa J melangkah naik anak tangga kelima, dia terdengar besi pemegang tangga macam diketuk dengan cincin. Ting, ting, ting. Bunyinya tu ikut setiap langkah J. Ting, ting, ting. J biarkan je. Sampai dapur, J hidupkan semua lampu dan bagi salam sekali lagi. Tiba-tiba semua lampu terpadam dan terdengar suara perempuan ketawa mengilai panjang. J terasa badan dan kaki dia berat. Sudah, terkena aku pagi ni. J cuba tenangkan diri dan berselawat. Bila dah rasa tenang sikit, J terus laungkan azan sekuat hati. Lepas azan, badan J rasa ringan semula dan semua lampu hidup balik. J terus buka YouTube dan pasang ayat-ayat ruqyah. Bila dengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, hilang rasa seram tadi. Kemudian, Assalamualaikum Chef, awal sampai? Waalaikumsalam, saja datang awal, takut ada yang terlepas pandang. Pak Mat jaga tegur dari belakang. Tak lama kemudian Fairuz dan Hisham sampai. Sepatutnya shift mereka pukul 4 pagi, tapi disebabkan takut tak sempat siap, sengaja J masuk pukul 3 pagi. Alhamdulillah, hari pertama semuanya berjalan lancar seperti yang dirancang. Pihak urus setia sukan C berpuas hati dengan kualiti makanan dan perkhidmatan pramusaji. Kejadian gangguan jin pagi tu J rahsiakan dari semua orang. Kalau diceritakan, mesti ada staf yang tak berani datang awal. Masa OG hantar form market list, dia pesan pada J, Kak Ani nak jumpa dekat office. OG ni kerani bahagian purchasing. Dialah yang order semua barang dan sediakan petty cash kalau J kena beli sendiri barang keperluan. Sampai office, Ani dah sediakan kerusi untuk J dan Nadia, event manager club. Ani bersuara, Chef, untuk esok ada sikit perubahan. Kita kena sediakan sarapan untuk 20 orang dekat Padang. Mereka nak seorang chef dan seorang service staff dekat sana. Bukan apa chef, mereka tak nak terkejar-kejar kalau makan dekat kafe. Setelah Ani serahkan senarai menu untuk esok, J terus ke dapur untuk maklumkan perubahan jadual pada staf yang lain. Okey, mulai esok Fairuz dan Faiz akan hantar makanan ke Padang guna baji. Wara dan Tisha sebelum balik siapkan sandwich dan buah untuk 20 orang tu. Yang lain ikut arahan kerja yang saya dah bagi. Malam tu, masa makan malam, J ceritakan pada isteri dia tentang kejadian misteri yang berlaku. Apa lagi, membebel lah dia. Dah tahu tempat kerja abang tu keras, bacalah apa yang patut sebelum pergi kerja. Ni tak. J hanya diam. Salah dia juga tak baca doa khusus untuk elak gangguan semalam. Lepas makan dan solat isyak, J terus masuk tidur. Jam baru pukul 9.30 malam. Tidur awal, bangun pun awal, tak mengantuk. Esoknya pukul 3.30 pagi, J dah sampai tempat kerja. Dia tengok bilik Pak Mat jaga terang. Awal dia sampai hari ni. Masa J punch card, Pak Mat tengah tidur sambil letakkan tangan dan kepala atas meja. Kantuk sangatlah tu, sampai aku masuk pun tak sedar. J terus naik ke dapur dan hidupkan semua lampu. Alhamdulillah, pagi tu tak ada gangguan. Tak lama kemudian staf yang lain pun sampai. Lepas siap semua makanan untuk buffet dan makanan untuk Padang, J panggil semua staf untuk briefing. Fairuz, Faiz, korang berdua pastikan double check semua yang nak dibawa. Ada ya, saya tak nak ada yang tertinggal. Hisham, awak bawa motor company temankan mereka. Baji tu tak ada lampu, kena guna lampu motor lah. Kunci motor dekat mana chef? Awak minta dekat Pak Mat. Kunci motor, lampu suruh semua minta dekat dia. Hisham terus bergegas turun ke bilik Pak Mat jaga. Fairuz dan Faiz pula letakkan makanan dekat baji. Sementara yang lain ada yang ke kaunter buffet dan kemas dapur. Tak lama kemudian Hisham sampai dan bersuara, Chef, Pak Mat belum sampai lah. Kunci ni saya ambil dekat dalam kotak gantung kunci tu. Nasib baik ada tulis nombor motor. Belum sampai? Ya betul Syam. Betul Chef, saya tengok duty roster dekat dinding tadi. Dia masuk pukul 6 pagi hari ni. Tak apalah, gerak sekarang. Fairuz dan Faiz dah tunggu dekat baji. Jangan lupa on walkie-talkie. Siapa pula yang tidur tadi kalau bukan Pak Mat jaga? Biarlah, aku nak tengok juga permainan dia ni.
Disebabkan petugas-petugas sukan C belum sampai, J gunakan masa yang ada untuk teliti menu untuk esok. Inilah rutin dia setiap hari. Siap J memasak, J akan tengok menu untuk esok. Tiba-tiba walkie-talkie J berbunyi. Chef J, masuk Chef J. Roger, ya Syam. Chef, baji terbalik. Hah? Dekat mana? Dekat selekor turun bukit tu Chef. Okey Syam, awak tolong apa yang patut, nanti saya datang. J terus suruh staf yang lain sediakan makanan ganti. Noah, awak dengan Nazir tolong hantar makanan tu. Buffet biar Tisha dan Wada jaga. Sementara mereka siapkan makanan, J ambil motor dan bergegas ke tempat baji terbalik tu. Masa J tengah bawa motor, dia terdengar suara orang ketawa macam ejek dia. J terus baca doa. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli aduwwi wammah wa min kulli syaitanin lammah. A'udzu billahi wahidil majid min kulli aduwwin wahasib wa min kulli syaitanir marid. Terdengar suara menjerit macam kesakitan, kemudian terus senyap sunyi. Sampai dekat lokasi, J tengok Fairuz macam orang bingung. J bersuara, macam mana boleh terbalik? Fairuz kata ada orang melintas, itu yang dia cuba elak. J pergi dekat Fairuz dan pegang belakang leher dia sambil baca ayat-ayat ruqyah. Chef, Chef, nampak tak dekat pokok tu? Kata Fairuz sambil tunjuk ke arah pokok berdekatan. Dia tak layan. Dia ambil air sikit dan baca Fahum la yubsirun 7 kali. Kemudian sapu air tu dari dahi hingga ke dagu Fairuz. Nampak lagi tak? Tanya J. Dah tak ada Chef. Lepas tu J suruh Fairuz dan Faiz balik ke kelab. J dan Hisham pula tunggu baji, sementara nak tunggu Noah dan Nazir sampai. Tolong rahsiakan perkara ni. Jangan beritahu sesiapa apa yang korang nampak. Lepas Noah dan Nazir sampai, mereka pun teruskan tugas yang tergendala tadi. Alhamdulillah, makanan sempat disediakan sebelum petugas sukan C sampai. J pun bergegas pulang ke kelab untuk solat subuh. Sampai dekat surau, J tengok Fairuz dan Faiz tengah solat berjamaah. Sempat jugalah jadi makmum walaupun mereka dah duduk tahiyat akhir. Masa J pakai kasut lepas solat, Fairuz bersuara, Chef, saya nak rehat kejap boleh? Saya rasa tak sedap badan lah Chef. Baiklah, awak rehatlah dekat surau ni. Pukul 8 nanti masuk dapur semula Fairuz mengangguk dan terus masuk semula ke dalam surau. Memang J perasan muka dia pucat. Mungkin sebab terkejut dengan peristiwa yang berlaku dekat padang golf tadi. J terus ke kafe dan ambil 2 botol besar air mineral. Kedua-dua botol tu J masukkan garam sikit dan baca ayat-ayat ruqyah. Kemudian dia turun semula ke surau, jumpa Fairuz dan bersuara, Fairuz, yang sebotol ni awak minum lepas solat 1 cawan. Sebotol lagi buat mandi 3 kali, campur dengan air biasa. Untuk mandian, letak segenggam daun bidara. Kalau tak ada, guna limau nipis 3 biji yang dipotong 3 setiap biji. Minum sekarang ke Chef? Lepas tu pergi mandi dekat loka. Fairuz minum dan terus ke loka untuk mandi. J naik semula ke dapur nak sediakan menu makan tengah hari. Tengah hari tu, lepas semua petugas sukan C dah makan, J pergi jumpa tukang kebun berbangsa Cina. Nama dia Alec. Alec dengan pekerja dia selenggara padang golf tu. Sebaik saja J sampai dekat store Alec, J beritahu tujuan sebenar dia datang dan ceritakan segala peristiwa yang berlaku sejak hari pertama kejohanan. Alec terdiam bila J tanya tentang gadis Cina yang Tisha jumpa dekat Lanai lebih seminggu yang lalu. Mula-mula Alec tak nak cerita. Lepas J pujuk, akhirnya dia buka mulut. Menurut Alec, dulu masa kelab ni baru buka, ada seorang staf Cina bernama Wendy. Dia bekerja part time je. Wendy ni berkenalan dengan seorang wartawan dari New Zealand. Disebabkan wartawan tu selalu datang sini, jadi hubungan mereka bertambah rapat. Dari kawan biasa jadi kekasih. Disebabkan Wendy ni pekerja part time, jadi dia hanya akan datang bila dipanggil. Satu hari Wendy datang semata-mata nak jalan-jalan je. Kebetulan pula hari tu kekasih dia pun datang juga. Masing-masing tak tahu. Wartawan tu minum arak sampai mabuk dengan seorang kedi perempuan. Kemudian mereka berdua ke Lanai. Seorang kawan Wendy terserempak dengan mereka. Terus dia telefon Wendy. Wendy yang masa tu ada dekat spa terus bergegas ke Lanai. Sampai dekat Lanai, Wendy tengok kekasih dia dan kedi perempuan tu tengah bermesra. Berlakulah pertengkaran antara mereka bertiga. Apa yang sebenarnya berlaku tak ada siapa yang tahu. Cuma tak lama lepas tu, wartawan dan kedi perempuan tu buat aduan yang Wendy jatuh dari Lanai ke bawah. Wendy dibawa ke hospital untuk dirawat. Lepas minggu dekat ICU, dia pun meninggal dunia. Hasil postmortem doktor sahkan dia alami kecederaan dalaman di kepala akibat jatuh. Lepas 2 bulan kejadian tu, barulah gangguan muncul. Ada beberapa kali staf
Ternampak gadis Cina berdiri dekat lanai menghadap tasik sambil termenung. Setelah dekat sejam berbual, J minta diri ke kelab. Sampai dekat kelab, J terus jumpa Pak Mat. Nak suruh Pak Mat buka pintu lanai tu kejap. Pak Mat ambil kunci pintu lanai dan ke sana dengan J. Pak Mat, tinggalkan saya kejap, ada benda saya nak buat. Lepas Pak Mat beredar, J tinjau keadaan dalam ruangan tu. Kemudian J buka tingkap dan pandang ke arah tasik. Angin petang yang bertiup dari tasik menyelinap masuk ke lanai. J berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu tempat aku berserah dan memohon pertolongan. Permudahkanlah segala urusanku petang ni. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin." Tak ada sebarang reaksi. Lalu J baca, "Salamu ala Sulaiman fil alami innaka hamidum majid. Unasidukum billadhi alladhi akhudhahu alaikum Sulaiman antahruju wa tarhalu min baitina. Unasidukumullah ala thudhu ahada." 3 kali J baca doa tu. Terasa begitu sunyi dan sepi masa tu. Tiba-tiba terdengar suara dengusan dekat penjuru bilik. "Wahai jin yang ada di sini, ingatlah perjanjian kamu dengan Nabi Allah Sulaiman. Kamu telah berjanji tak akan ganggu dan sakiti anak Adam. Keluarlah kau dari tempat ini secara baik. Aku tak nak sakiti kau. Kalau kau berdegil, aku terpaksa berkeras." Terdengar dengusan sekali lagi. J terus laungkan azan. Selesai azan, dia bersyahadah. Kemudian baca ayat-ayat manzil dan doa Nabi Sulaiman. Okey, sampai sini video untuk hari ini. Kita bersambung di part kedua dalam video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.